Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Fin 552. So hari ini kita nak masuk chapter yang baru, iaitu berkenaan dengan Analysis of Investment and Management of Portfolio. So yang ni kita akan bincang berkenaan dengan pengurusan portfolio lah. Pengurusan portfolio. Okay. So first of all, berkenaan dengan pengurusan portfolio, kita ada dua secara umum. Yang pertama, passive equity portfolio management, and then yang kedua adalah active. So ada passive dengan active. So beza dia agak ketara. So dia ada dua, senang je. So untuk passive ni maknanya kita beli dan hold, beli dan simpan lah saham-saham yang ada. And then kita pantau dia secara untuk jangka masa yang panjang lah. Manakala untuk aktif ni dia berlawanan, yang mana aktiviti jual beli saham tu agak aktif lah. Jual beli. So dalam masa yang singkat. And then normally kita pegang saham tu tak lama lah, sekejap sahaja. So kita ada passive dengan active management. Okay. So kita go passive strategy dulu. So untuk passive strategy ni biasanya pengurus portfolio tersebut, ataupun kita panggil sebagai fund manager. Fund manager ni biasanya dia cuma follow index. Dia akan follow index, yang mana dekat Malaysia ni kita ada banyak index berkenaan dengan saham. Yang paling utama adalah FBM KLCI sendirilah. And then kita ada FBM 100, FBM 70. So dia macam-macam indeks lah. So contoh kalau KLCI punya index consists of 30 companies. Kita ada 30 companies. So saya pun tak ingat list of company tu, 30 company yang ada dalam tu. So ingat dalam Bursa Malaysia kita ada 900 syarikat. Okay. So untuk KLCI punya index ni dia consists of 30 company sahaja. Okay. Kebanyakan daripada 30 company ni kita ada banking industry lah, commercial bank. So for example kita ada CIMB, kita ada Maybank, kita ada Public Bank dan macam-macam lagi. And then kita ada juga syarikat-syarikat lain seperti Genting, kita ada Saindabi, kita ada Top Glove, kita ada Harta Lega dan macam-macam lagi lah. So ada 30 company dalam tu. So biasanya kalau orang yang pasif ni dia akan follow KLCI tu. Dia akan follow KLCI. So dalam KLCI tu ada 30 company, so dia pun beli 30 company yang sama dengan KLCI. So that's mean by follow the index lah. Okay, attempt to replicate the performance of an index. So dia akan follow index. Okay, cuma kalau kita follow index ni dia agak ni sikit lah, sebabnya dalam index ni biasanya ada banyak company. So ingat bila kita beli dan jual saham, normally dia akan ada cost. Ada 4 cost yang terlibat. Yang pertama sekali, bila kita nak beli dan jual saham, kita kena bayar brokerage fee. Okay, so brokerage fee ni every transaction kita kena bayar kepada mereka, broker ni. Okay, so seingat saya untuk brokerage fee ni, kalau less than 100,000 punya transaction, cost dia adalah sebanyak 0.6%, around that figure. Kalau more than 100,000 tu dia akan jadi 0.3%. So kalau banyak you beli, more than 100,000, maknanya jimatlah sikit. Right. Kalau less than 100,000, banyak sikit kena bayar brokerage fee. Alright. Okay, satu lagi lupa nak bagi tahu, kalau you buat transaction tu intraday, maknanya pagi beli saham tersebut, petang jual balik. Right. So kalau you buat intraday punya transaction, brokerage fee tu akan jadi murah, around 0.15%, macam tu je. Okay. And then cost yang kedua, yang pertama tadi brokerage punya commission. Yang kedua adalah stamp duty. Stamp duty kena bayar. So stamp duty ni every multiplier of 1,000 ringgit, you kena bayar extra 1 ringgit. So kalau you spend around 50,000, so maknanya you kena bayar, dia punya cost dia adalah 1 ringgit for every 1,000 ringgit. Right. So maknanya kalau you spend 50,000, so you kena bayar 50 ringgit untuk stamp duty. Right.
Okay, so untuk stamp duty ni juga dia ada nilai maksimum dia. So dia RM200, maknanya RM200 tu you RM200,000 lah kot. RM200,000. Okay, so kalau lebih daripada RM200,000 kekal RM200 lah dia punya stamp duty. And then okay, untuk bond dengan suku tiada stamp duty dikenakan kalau you beli. Okay, yang ketiga clearing fee. Clearing fee, you kena bayar clearing fee around 0.03%. Sikit sangat. Okay, and then yang keempat, of course lah, you kena bayar SST ataupun GST, depends on transaction punya value. Okay, so 4 benda ni you kena cover kalau you nak beli dan jual saham. Right, jual beli saham tu kena cover 4 cost tersebut. Okay, so normally kalau you follow index, you kena bayar you akan beli banyak company, right? So contoh kalau you follow KLCI ada 30 company, so 30 company kena bayar, and then dalam masa yang sama 30 company ni, every company tu you kena bayar this 4 cost ni, brokerage commission, stamp duty, lupa pula, clearing fee dengan cukai. Right, banyak lah you kena bayar kalau you follow index. So that's why kalau you follow index, normally you akan dapat untung kurang berbanding dengan index tersebut. Index tersebut cakap untung 5%, right? Tapi you punya keuntungan less than 5% sebab you kena bayar this cost. Alright. Okay, so kenapa orang buat passive strategy ni? Sebabnya dia lebih selamat lah, risiko dia kurang. And then kos pengurusan pun agak rendah lah. Kos pengurusan agak rendah sebabnya senang, you follow je kan. So tak perlu cari nasihat apa semua, tak perlu. Just follow index. Okay, so under passive ni juga dia ada beberapa teknik lah. Yang pertama, full replication. Full replication ni maknanya you follow exactly sama dengan index tersebut. Kalau index tersebut ada 30 company, 30 company you beli, 30 company yang exactly sama dengan index tersebut. Yang ni kita panggil sebagai full replication, right? So transaction cost akan tinggi lah. Okay. Yang kedua adalah sampling. Right, sampling ni you ambil sampel daripada index tersebut. Kalau ada 30 company, mungkin you ambil 15 sahaja. So yang ni fewer stock lah. So commission pun sikit, cost dia agak rendah lah sikit. Cuma risiko dia akan meningkat sedikit lah. Okay, yang ketiga under passive management, kita ada quadratic optimization. Yang ni based on historical information dengan price changes lah. Yang ni you akan track back dia punya pergerakan harga tu. Track back, you akan follow balik, tengok balik sebelum-sebelum ni pergerakan dia macam mana. You buat analisis sikit and then you ikut index tersebut. And then you tengok correlation lah. Kebanyakan tengok correlation. Okay, so tracking error yang ni tak ada apalah. So kita nak tengok sejauh mana lagi daripada indeks yang sebenar. Terutama sekali kalau full replication tak ada masalah lah, exactly sama. Tapi kalau sampling dengan quadratic tadi mungkin berbeza lah keuntungan dia berbanding dengan keuntungan indeks. Okay, so methods of index portfolio investing. So ada beberapa cara. Yang pertama, you follow index funds. Index fund ni, so you bagi, kalau you pergi dekat tempat-tempat pelaburan, for example mutual fund, for example public mutual ke apa, dia ada tersenarai satu dia panggil index fund. So index fund ni you boleh invest dalam tu lah. So you letak duit dalam tu, dia tolong invest dalam index fund. Dia akan buat sendiri. Okay, and then kita ada ETF, exchange traded funds. So yang ni lebih kurang sama macam sampling tadi lah. So dia akan ambil beberapa syarikat dalam tu. So kalau you letak duit dalam ETF ni, automatically orang yang manage ETF tersebut akan laburkan dalam syarikat-syarikat tersebut lah. Okay. Okay, next is active strategy. Active strategy ni agak berisiko sikit sebabnya you tak follow index. You buat kajian, you labur, and then normally kita pegang saham ni tak lama, sekejap sahaja. So ada
risiko lah, elemen risiko kat sini untuk aktif. Okey. Okey, so strategi under aktif punya management. Yang pertama kita ada top down dengan bottom up. So top down ni hari tu saya dah cerita dengan detail. Top down ni kita tengok negara dulu, ekonomi macam mana, and then kita go down into industry, and then kita pick company mana yang ada dalam industri tersebut. Yang tu top down punya approach. Kalau bottom up ni dia risiko lebih tinggi sikit, dia terbalik. Kita start dengan company kat bawah tu. So maknanya kita abaikan ekonomi, kita abaikan industri macam mana, just pilih je syarikat macam mana. So yang tu kita panggil bottom up. Okay, 3 generic teams. So yang ni agak teknikal sedikit. Yang ni biasanya risiko dia tinggi sikit. Kenapa? Sebabnya yang ni kita laburkan, pelaburan tu kita tertumpu sedikit kepada 3 bahagian. Okay, so yang ni dia akan cuba pindah-pindahkan wang tersebut supaya you punya keuntungan tu dengan risiko minimize, and then keuntungan tu optimize. Okay, so dia akan shift fund gerak. Okay, first kita letak duit kat sini. Okay, dah nampak ada keuntungan apa, cepat-cepat kita pindah duit tersebut dekat tempat lain pula. So biasanya dia akan pindah daripada financial stock kepada technological stock, and then dia akan pindah kepada yang macam kita bincang chapter yang sebelum ni, iaitu daripada growth company kepada defensive company ke macam mana ke, dia akan tu. Okay, so dia akan buat stock picking tu every time. That's why kita cakap aktif punya management ni dia agak aktif lah. Kena pantau setiap masa. Macam kalau pasif tu kita tak perlu pantau setiap masa lah, mungkin kita tengok 2-3 hari sekali ke. Tapi untuk aktif ni under 3 generic ni, every day kita akan tengok saham pergerakan harga tu. Okay, and then paling penting kita nak cari undervalued stock lah, yang bagi kita rasa murah, and then kita beli saham tersebut. Okay, and then strategi seterusnya adalah 130-30 strategi, which is ni pembahagian fund tersebut, duit tersebut. So biasanya dia akan letakkan 130% kepada long position. Contohnya duit ada 100,000 tapi dia beli lebih daripada tu, 130,000. So extra 30,000 tu dia akan ambil lah daripada mana-mana. And then another 30% yang dia ambil tu dia akan letakkan dalam short position. Long ni maksud dia beli dalam keadaan nak membeli 130%, dalam keadaan nak menjual 30%. Yang extra 30% tu dalam keadaan nak jual. Okay, so kena ada duit extra sikit lah, extra sikit. Okay, so yang ni 130-30, so boleh baca. Okay, so yang ni strategi yang lain lah. Kita ada contrarian investment strategy, kita ada price momentum strategy, tapi yang ni lebih kepada technical analysis lah. Kita ada satu chapter khas untuk technical analysis nanti. Okay, so yang ni. Okay, strategi yang lain lagi kita ada yang ni anomalies. Anomalies ni term-term yang biasa digunakan berkenaan dengan saham, pembelian saham, penjualan saham. Okay, so biasanya kita akan bincang berkenaan dengan EPS, kita akan bincang berkenaan dengan PE ratio kan. So yang tu term-term yang biasa orang jual. Okay, and then kita ada calendar related anomalies. Alright, weekend effect, bila nak sampai hujung minggu, contohnya hari Jumaat ke apa semua, dia akan ada effect, ada pergerakan harga saham tersebut. And then of course obviously untuk beginning of the year, January effect, so dia ada effect dia, naik ke turun ke. So yang tu boleh refer kan, firm specific attributes, firm size apa semua PE. Okay, so berkenaan dengan tax efficiency ni, yang ni kita kena manage betul-betul lah cukai. So ingat tadi dalam cost untuk beli saham tu kita ada 4 cost, satu daripada 4 cost tu adalah berkenaan dengan cukai. Okay, so biasanya kalau kita buat keuntungan, kita kena bayar cukai yang lebih. Kalau kita buat keuntungan yang lebih besar. So kalau ada capital gains ni maksud dia kita jual lebih mahal daripada apa yang kita beli dulu, right? So capital gains, so yang ni kena extra cukai lah, kita kena bayar. So kena alert.
cukai ni akan mengurangkan kita punya keuntungan. So bila you nak buat pelaburan tu, you kena consider cukai yang kena bayar. Nampak macam untung tapi tiba-tiba kena bayar cukai, jadi rugi. So ini adalah calculation untuk cukai. Boleh tengoklah nanti macam mana. Okay, so saya rasa itu sahaja. Okay, so yang ni tak ada apalah. Style analysis. Okay, so dalam kita punya portfolio tu, kita kena bahagikan jugalah kita punya saham. Tak adalah kita beli saham yang berisiko semua, kita beli juga saham yang kurang berisiko, supaya kalau yang berisiko ni rugi, yang kurang berisiko ni mungkin dapat tampung kerugian tersebut. Mungkin yang ni untung, yang ni rugi, so bila tu trade off tu, kita tak rugi banyak sangat. Ataupun kita yang ni untung, yang ni rugi, so still lagi untung sedikit, right? So kita ada dalam syarikat, dalam Bursa Malaysia tu kita ada large cap company, small cap company, and then kita ada mid cap. Cap ni maksud dia apa? Capitalization, size company tersebut. Alright, large cap ni maknanya company tu dia punya capitalization besar. For example, kita ada Nestle. Nestle capitalization dia agak besar. Sebabnya apa? So capitalization ni sebenarnya rumus dia adalah harga saham company tersebut kali dengan berapa jumlah saham yang dikeluarkan kepada umum. So kali 2 tu nilai yang besar adalah large cap. Kita ada medium cap dengan small cap. Okay, so yang lain ni tak ada apalah. So you boleh baca. Okay, hopefully you boleh faham lah di antara aktif dengan pasif punya management berkenaan dengan portfolio. Okay, so itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.